Okey, ini ialah Razer Basilisk X Hyperspeed. Satu-satunya wireless mouse yang saya bawa dia ke mana-mana saya pergi. Dan ini adalah unit yang ketiga. 2 biji saya beli, hilang dan saya beli satu lagi masa promo dekat Lazada. Harga dia RM89 Malaysia. Actually, harga standard dia ialah RM169 Malaysia. Dari segi spesifikasi, sebenarnya dia tak adalah awesome sangat kalau kita bandingkan dengan kebanyakan wireless gaming mouse yang dikeluarkan pada tahun 2023, harga bawah RM200 Malaysia. Seriously, mouse ni hampir gila. Dia punya sensor biasa sahaja, material untuk mouse feet pun bukan 100% PTFE, switch yang digunakan pun totally standard punya. But itulah dia kena dengan jiwa saya. Actually, saya ada je wireless gaming mouse yang lebih mahal macam contoh Asus ROG Chakram X. Tapi ini adalah secondary mouse sebab itulah Razer Basilisk X ni lagi kena dengan jiwa saya. Tu mukadimah. Tak ada kaitan pun dengan produk yang saya nak review dalam video kali ni. Actually, saya nak perkenalkan kepada anda satu lagi wireless gaming mouse budget yang Razer keluarkan, iaitu Razer Orochi V2 yang ada dekat tangan saya sekarang. Harga dia anda boleh cari sekitar RM189 hingga RM219 Malaysia. Jom kita tengok sama ada berbaloi ataupun tak untuk anda beli Razer Orochi V2 ni. Anda bersama saya, Ashraf Jeffrey, dalam channel YouTube Mona Lisa. Kalau anda belum tekan butang subscribe, pastikan anda tekan butang subscribe dan juga butang loceng yang ada dekat tepi dia. Jom. Okay guys, ini dia Razer Orochi V2, sebuah total wireless solution gaming mouse. Bermaksud yang kita hanya boleh guna Razer Orochi V2 ni secara wireless, sama ada nak guna 2.4 GHz ataupun kita nak guna secara Bluetooth. Harga dia macam saya bagi tahu di awal video tadi, sekitar RM189 hingga RM219 Malaysia. Bila kita beli, kita akan dapat welcome note dan juga user guide untuk Razer Orochi V2. Kemudian kita akan dapat mouse tu sendiri dan last kali kita akan dapat satu bateri AA brand Energizer guys. Okay, so kita tengok dia punya produk dengan lebih dekat. Actually, Razer Orochi V2 ni datang dengan banyak variasi. Warna hitam ada, warna putih ada, lepas tu ada Roblox edition, ada banyak lagi edition. Even kalau anda pergi dekat website Razer, anda boleh customize dia punya shell anda, dia punya stiker dekat bahagian belakang ni. Physical mouse ni sebenarnya kecil, tapi saya berpendapat yang mouse ni sesuai untuk hampir semua saiz tapak tangan. Kalau saiz tapak tangan anda standard macam saya, anda boleh guna dalam ketiga-tiga cara pegang. Anda boleh guna secara palm grip, anda boleh guna secara fingertip, and anda boleh guna secara claw. Tapi kalau saiz tapak tangan anda besar kan, mungkin anda hanya boleh guna secara fingertip dan juga claw sahaja. Kalau kita tengok saiz dia, kita compare dengan dia punya abang iaitu Razer Basilisk X Hyperspeed, anda boleh nampaklah perbezaan dia sangat-sangat ketara, macam ayah dan juga anak. Oh, katakan Razer Basilisk X ni ada satu kompartmen, saya percaya yang kita boleh masukkan Razer Basilisk X Razer Orochi V2 ke dalam Razer Basilisk X Hyperspeed ni. Lepas tu dari segi ketebalan pun memang jelas gila dia punya perbezaan. Cuma saya tak pastilah dalam video anda boleh nampak ke tidak, but seriously macam anak dengan ayah kot. Lepas tu dari segi berat, yang ni menarik gila, tapi kita kena sentuh tentang bateri. Berat untuk Razer Orochi V2 ni berubah-ubah. Kenapa dia berubah-ubah? Sebab okey, dia punya shell ni kita boleh tarik keluar dan kita boleh masukkan bateri dekat sini. Dia pakai external bateri, dia tak ada built-in bateri yang mana kita boleh charge bagai tu. Dan okey, untuk bateri kita boleh pilih sama ada kita nak pakai bateri AA yang dia bagi kepada kita ataupun kita nak pakai bateri AAA. Dengan penukaran bateri tu, kita akan adjust dia punya berat. Katakan mouse ni secara kosong macam ni, berat dia lebih kurang dalam 40 gram. But of course kita tak boleh gunalah sebab tak ada bateri kan. Katakan kita masuk bateri 3A ke dalam dia, AAA, berat dia akan jadi sekitar 60 gram. Kalau kita masukkan bateri AA, berat dia akan jadi 80 gram. And 80 gram sebenarnya masih lagi dalam kategori mouse yang ringan dan selesa untuk kita guna.
di bawah dia punya battery compartment. Oh ya, kita kena pilih satu sahaja. Kita tak boleh nak masukkan kedua-dua bateri ke dalam mouse ni serentak. Bukan sebab dia tak akan berfungsi, tapi dia akan ganggu balancing mouse ni sendiri. Lepas tu di bahagian bawah compartment ni ada satu tempat untuk simpan dongle. Jadi anda tak perlu risau kalau dongle anda hilang lah. Just masukkan dekat sini, anda boleh bawa dia ke mana-mana. Seterusnya tentang build quality. Build quality Razer Orochi V2 ni dalam kategori yang bagus jugalah. Bila kita tekan dia punya mouse rasa balance, and kalau kita tekan kuat-kuat di bahagian tepi tak ada rasa macam gelendong masuk macam tu lah. Seriously solid. Cuma bila kita goncangkan mouse ni secara laju-laju, dia akan keluarkan satu bunyi yang macam ada kompartmen di dalam ni yang berlanggar antara satu sama lain, ataupun ada satu part di dalam mouse ni yang bergoyang. Kalau kita goyang dia secara perlahan, bunyi tu tak akan keluar lah. Lepas tu tentang dia punya button, main switch dia pakai Razer second gen punya switches, yang mana kita boleh klik sampai 60 juta kali klik. Lepas tu side button dia pun sedap. Dia punya main switch tu sifat dia bila kita tekan, sifat dia adalah clicky dan juga tactile. Memang sedap untuk kita tekan, but in the same time dia akan keluarkan bunyi yang sangat kuat. Mungkin akan mengganggu kawan-kawan anda kalau anda main game secara online. Alright, ini bunyi dia. So, itu dia punya main switch. Manakala untuk dia punya side button, sedap juga untuk kita tekan. Dia tak clicky, dia jenis tactile. Tapi build quality dia, saya boleh kata 7/10 macam tu. Ada goyang-goyang sikit. Tapi tak adalah sampai annoying gila. Saya cerita sebab kalau kita tengok kebanyakan wireless gaming mouse bawah RM200 Malaysia untuk tahun 2023, dia punya side button pun solid. Macam contoh Keychron M3 Mini. Lepas tu yang latest saya review Machinnik M7 Pro. Kedua-dua mouse ni dia punya setiap button memang solid gila. Tak rasa goyang langsung. Untuk Razer Orochi V2 ni, feeling dia sama bila kita main dekat Razer Basilisk X Hyperspeed. Saya percaya di dalam video anda takkan dapat nampak lah dia goyang-goyang sikit. Sebab seriously sangat-sangat subtle, sangat-sangat nipis dia punya goyangan tu. Lepas tu dari segi sensor, dia pakai sensor dari Razer sendiri. Dia pakai Razer 5G Advanced Sensor Optical, yang mana dia punya DPI tu boleh pergi sampai 18,000. Okey, sebut tentang DPI ni, nak tak nak kita kena tengok dia punya software. Untuk Razer Orochi V2 ni, anda jangan silap download dia punya software, yang mana dia pakai Razer Synapse 3. Dekat Synapse 3 ni, kita pilih Razer Orochi V2 and dia ada 4 tab utama. Ada Customize, Performance, Calibration dan juga Power. Untuk Customize ni, kita boleh custom button-button yang ada dekat mouse ni. Kemudian performance, untuk kita baiki dia punya DPI. Jadi yang paling rendah DPI untuk Razer 5G Advanced Optical Sensor ni, dia adalah 100, dan yang paling tinggi adalah 18,000 DPI. Yang ni memang saya tak dapat nak control lah. And salah satu benda feature yang ada dekat Razer Razer Orochi V2 ni, kita boleh set 5 profile DPI dekat sini. Anda boleh nampak dekat bahagian atas ada warna merah, hijau, biru, turquoise dan juga kuning. Bila kita tekan button DPI yang ada dekat mouse ni, so LED dekat bahagian bawah dia akan bertukar based on profile yang kita dah set tadi. Dan salah satu feature menarik yang saya suka dekat Razer Synapse 3 ni, bila kita tukar DPI, dalam masa sama anda boleh nampak dekat belah kanan anda punya screen ni akan keluar DPI mana yang kita pilih. Walaupun kita kata yang DPI ni kita sendiri yang set, kita sendiri mesti hafal punya lah. Sorry to say, untuk orang pelupa macam saya, memang saya tak ingat lah profile 1 berapa DPI, profile 2 berapa DPI, profile 3, profile 4 dan juga profile 5. So bila ada keluar notification sebegini dekat monitor kita, dekat screen kita, dia sangat-sangat membantu. Kemudian kita boleh adjust dia punya polling rate. Lepas tu dekat tab calibration, yang ni untuk calibrate dengan mousepad yang kita guna. Dan ada tab power, yang mana dekat power ni kita boleh adjust dia punya
punya power saving, macam sleeping time dia bila. Sebut tentang sleeping time ni, of course kita kena sembang tentang bateri. Kalau anda guna AA punya bateri, kalau ikut dia punya website, boleh tahan sampai 980 jam. But disebabkan dia punya mekanisme sama je dengan Razer Basilisk X Hyperspeed, apa yang saya boleh kongsikan dengan anda, saya tak ingat bila last kali saya tukar bateri untuk Razer Basilisk X Hyperspeed ni. Mungkin 2 bulan lepas, mungkin 3 bulan lepas, tapi lama gila. Ini salah satu kelebihan bila mouse tu dia pakai external battery, dia tak pakai rechargeable battery. So bateri dia tahan lebih lama. Of course kalau anda nak lagi lama, anda guna Bluetooth lah. Anda jangan guna wireless 2.4 GHz. Tapi untuk gamers, of course kita nak wireless 2.4 GHz supaya tak berlaku delay. Last kali saya nak sentuh tentang dia punya mouse feet yang ada dekat bahagian bawah. Ada 3 mouse feet and kedudukan dia bagi saya sangat-sangat balance. Bila kita letak di atas meja ataupun surface kita tekan di bahagian belakang pun dia tak ada macam terangkat sikit. Di belah kanan kalau kita tekan kuat pun tak ada terangkat, belah kiri pun tak ada terangkat. Itu yang pertama. Yang kedua, material yang dia pakai adalah 100% PTFE mouse feet. So gliding dia sangat smooth. Combination antara dia punya berat tadi dengan mouse feet ini bagi saya terbaik lah. Anda boleh nilai sendiri. Ini saya guna di atas hard surface nampak tak pergerakan dia? Memang smooth gila guys. Kalau anda nak guna dekat cloth surface pun bagi saya takkan ada masalah lah. Itu dari segi gliding. Overall dengan harga kita kata RM199 Malaysia lah. Kita ambil harga Mona Lisa sebagai benchmark. Saya rasa ini antara wireless gaming mouse yang berbaloi untuk kita beli. To be honest dengan anda, saya still merasakan Keychron M3 Mini adalah the best wireless gaming mouse yang kita boleh beli bawah RM200 Malaysia untuk bawah 200 untuk 2023. Tapi katakan anda tak berkenan dengan design dia ataupun ada feature yang anda rasa macam tak ngam sangat, Razer Orochi V2 ni adalah alternatif terbaik yang anda boleh beli. Link beli ada dalam ruangan description box below, termasuk dengan mousepad yang saya recommend. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.